Hai, selamat datang ke channel Cikgu Ko. Jadi video ini ya kita akan sampel matematik tingkatan 4, part 8, latihan praktis komprehensif. Kalau kamu suka video Cikgu Ko, boleh subscribe channel Cikgu Ko, like dan share video Cikgu Ko dan buka loceng di tepi. Jadi pelajar boleh buka buku teks muka surat 237, latihan praktis komprehensif. Jadi kita tengok soalan 1. Hitung jumlah dan jumlah antara kuartil bagi setiap set data berikut. Jadi terdapat soalan A, B, C, D. Maksudnya kata kunci bagi soalan ini ialah nak kamu cari ya jawapan bagi jumlah dan jumlah antara kuartil. Jadi kita tengok soalan 1A dulu. Dan kamu dapati bahawa terdapat 7 cerapan di sini. Tetapi 7 cerapan di sini dia tidak disusun mengikut detik menaik. Maksudnya kamu kena susunkan 7 cerapan di sini mengikut susunan detik menaik. Iaitu nilai yang paling kecil di sebelah kiri sehingga nilai yang paling besar di sebelah kanan. Mesti disusun ikut detik menaik. Okey, jadi cikgu sudah susun soalan 1A nilai cerapan ini mengikut susunan detik menaik. Jadi kita jawab soalan untuk mencari jawapan jumlah dulu. Jadi rumus bagi jumlah ialah nilai cerapan yang terbesar tolak dengan nilai cerapan yang terkecil. Jadi mengikut data yang diberi oleh soalan 1A di sini, jadi sangat jelas. Nilai cerapan yang paling besar ialah 25 dan nilai cerapan yang paling kecil ialah 8. Jadi kamu boleh ganti masuk ke dalam rumus di sini. Nilai cerapan yang terbesar ialah 25 tolak dengan nilai cerapan yang terkecil iaitu 8. Jadi kamu boleh tekan kalkulator. 25 tolak 8 adalah sama dengan 17. Jadi ini ialah jawapan jumlah bagi soalan 1A. Seterusnya kita nak cari jumlah antara kuartil. Jadi rumus bagi jumlah antara kuartil adalah sama dengan nilai cerapan pada kedudukan kuartil ketiga tolak dengan nilai cerapan pada kedudukan kuartil pertama, iaitu Q3 tolak dengan Q1. Sebelum kita nak cari nilai cerapan pada kedudukan kuartil ketiga dan nilai cerapan pada kedudukan kuartil pertama, jadi kita kena cari nilai cerapan pada kedudukan median dulu, iaitu M. Jadi cikgu guna kaedah Mansor. Jadi Mansor satu nombor di depan, lepas itu Mansor lagi satu nombor di belakang. Jadi Mansor lagi satu nombor di depan, seterusnya Mansor lagi satu nombor di belakang. Sehingga kamu dapat satu nilai cerapan di tengah-tengah ini. Jadi ini ialah nilai cerapan pada kedudukan M iaitu median. Seterusnya kita nak cari nilai cerapan pada kedudukan kuartil pertama iaitu Q1. Biasanya kedudukan Q1 ialah 10 kelas median iaitu bahagian depan sini. Jadi sama juga cikgu Mansor satu nombor di depan. Lepas tu Mansor lagi satu nombor di belakang. Jadi kamu dapati bahawa terdapat satu nilai cerapan di tengah-tengah sini. Jadi nombor di sini iaitu 11 ialah menunjukkan nilai cerapan pada kedudukan kuartil pertama. Seterusnya kita nak cari nilai cerapan pada kedudukan kuartil ketiga. Dan biasanya jawapan untuk Q3 itu ialah selepas nilai cerapan kedudukan median, iaitu di bahagian sinilah. Jadi sama juga cikgu Mansor satu nombor di depan, lepas itu Mansor lagi satu nombor di belakang. Dan kamu dapati bahawa terdapat satu nilai cerapan di tengah-tengah sini. Jadi 24 ini ialah menunjukkan nilai cerapan pada kedudukan kuartil ketiga, iaitu Q3. Dan kamu sudah dapat jawapan 11 ialah Q1 dan jawapan 24 ialah Q3. Jadi adalah sama dengan Q3 ialah 24. Tolak dengan Q1 adalah sama dengan 11. Jadi kamu boleh tekan kalkulator. 24 tolak dengan 11. Jadi jawapan dia ialah 13. Jadi ini ialah jawapan jumlah antara kuartil bagi soalan 1A. Okey, seterusnya kita tengok soalan 1B. Jadi terdapat 6 cerapan di sini. Jadi sama juga kamu kena susunkan 6 cerapan di sini mengikut detik menaik. Iaitu nilai yang paling kecil di sebelah kiri sehingga nilai terbesar di sebelah kanan. Jadi kita jawab soalan untuk mencari jawapan jumlah iaitu nilai cerapan yang terbesar tolak dengan nilai cerapan yang terkecil. Jadi mengikut set data ini sangat jelas. Nilai cerapan yang terbesar ialah 62. Jadi kamu boleh ganti masuk nilai 62 di sini.
tolak dengan nilai jawapan yang paling kecil yaitu 18. Jadi di sini kamu boleh tulis tolak 18. Jadi kamu boleh tekan kalkulator. Okey, 62 tolak dengan 18. Jadi jawapan ialah 44. Jadi ini adalah jawapan jumlah bagi soalan 1B lah. Seterusnya kita jawab soalan untuk mencari jawapan jumlah antara kuartil, yaitu Q3 tolak dengan Q1. Q3 menunjukkan nilai jawapan pada kedudukan kuartil ketiga, dan Q1 ialah menunjukkan jawapan nilai jawapan pada kedudukan kuartil pertama. Seperti tadi cikgu sudah cakap, sebelum kamu mencari jawapan Q3 dengan Q1 ini, kamu mesti cari nilai jawapan pada kedudukan median dulu yaitu M, betul? Jadi kamu boleh guna kaedah mansur. Jadi kamu mansur satu nombor di depan, lepas itu mansur lagi satu nombor di belakang. Jadi kamu dapati bahawa nilai jawapan pada kedudukan median yaitu M ialah di tengah-tengah sini, betul? Yaitu di antara nilai jawapan 33 dan nilai jawapan 45, yaitu di tengah-tengah sini. Jadi kamu di sini kamu boleh letak huruf M. Oleh sebab soalan tidak minta jawapan nilai jawapan pada kedudukan M, jadi kamu tak perlu cari dia. Kamu hanya tahu nilai jawapan pada kedudukan M ialah di tengah-tengah sini. Ini sudah cukup. Seterusnya, kamu kena cari nilai jawapan pada kedudukan kuartil pertama yaitu Q1. Dan tadi cikgu sudah cakap, biasanya jawapan Q1 ialah sebelum nilai jawapan kedudukan median, yaitu bahagian 3 nombor di sinilah. Jadi cikgu letak garis ini, ini menunjukkan nilai jawapan pada kedudukan median, yaitu di tengah-tengah sini. Jadi seperti biasa, cikgu mansur satu nombor di depan, lepas itu mansur lagi satu nombor di belakang, dan kamu dapati bahawa ada tinggal satu nilai jawapan di tengah-tengah sini, yaitu 27, betul? Maksudnya ini adalah jawapan untuk Q1, yaitu nilai jawapan pada kedudukan kuartil pertama. Seterusnya, kamu nak cari jawapan Q3, yaitu selepas nilai jawapan pada kedudukan median, yaitu 3 nombor di sinilah. Sama juga, cikgu mansur satu nombor di depan, lepas itu mansur lagi satu nombor di belakang. Dan tinggal satu nilai jawapan di tengah-tengah sini, yaitu 50. Jadi ini adalah jawapan untuk Q3, yaitu nilai jawapan pada kedudukan kuartil ketiga. Jadi kamu sudah dapat jawapan Q1 ialah 27 dan Q3 ialah 50. Jadi kamu boleh ganti masuk ke dalam rumus jumlah antara kuartil. Jadi Q3 ialah 50. Kamu boleh tulis 50 tolak dengan Q1 ialah 27. Jadi kamu boleh tekan kalkulator cari jawapan. Jadi 50 tolak dengan 27. Jadi jawapan ialah 23. Jadi ini adalah jawapan jumlah antara kuartil bagi soalan 1B lah. Okey, seterusnya kita tengok soalan 1C. Jadi terdapat 8 jawapan di sini. Jadi cikgu sudah susungan 8 nilai jawapan di sini mengikut susunan detik menaik. Yaitu nilai yang paling kecil di sebelah kiri sehingga nilai yang paling besar di sebelah kanan. Jadi kita jawab soalan untuk jumlah, yaitu nilai jawapan yang paling besar yaitu 4,3 tolak dengan nilai jawapan yang paling kecil yaitu 2,7. Jadi kamu boleh tekan kalkulator cari jawapan 4,3 tolak dengan 2,7. Jadi jawapan adalah sama dengan 1,6. Ingat kalau kalkulator beri jawapan pecahan, kamu kena tukar kepada nombor perpuluhan. Seterusnya kita jawab jumlah antara kuartil yaitu Q3 tolak dengan Q1 di sini. Seperti biasa cikgu sudah cakap mesti cari nilai jawapan pada kedudukan median dulu. Jadi mansur satu nombor di depan, lepas itu mansur lagi satu nombor di belakang. Mansur satu nombor di depan, mansur lagi satu nombor di belakang. Dan kamu dapati bahawa nilai jawapan pada kedudukan median ialah di tengah-tengah sini, yaitu di antara 3,0 dan 3,2. Jadi di sini menunjukkan nilai jawapan pada kedudukan median. Okey, seterusnya kita nak cari jawapan nilai jawapan pada kuartil pertama yaitu Q1. Biasanya jawapan Q1 ialah di depan nilai jawapan pada kedudukan median yaitu di depan 4 jawapan di sini Jadi seperti biasa cikgu mansur satu nombor di depan lepas itu mansur lagi satu nombor di belakang
Dan kamu dapati bahawa jawapan Q1 ialah di tengah-tengah sini ya, iaitu di antara 2,8 dan 2,9 oh. Maksudnya jawapan Q1 ialah di tengah-tengah mereka. Maksudnya kamu kena buat pengiraan sikit untuk mendapat jawapan Q1, iaitu kamu guna nilai cerapan 2,8 tambah lagi nilai cerapan 2,9 oh. Lepas tu kamu bahagi dengan 2. Dan kamu boleh tekan kalkulator. Ingat, kamu mesti tambah dulu. Lepas tu kamu dapat jawapan, baru kamu bahagi dengan 2. Jadi jawapan di sini ialah 2,85. Ingat, seperti biasa, kalau jawapan dia beri pecahan, kamu mesti tukar kepada nombor perpuluhan. Jadi ini ialah jawapan untuk Q1. Lepas tu kita nak cari jawapan Q3. Biasanya jawapan Q3 ialah selepas nilai cerapan pada kedudukan median, iaitu 4 cerapan di sini. Jadi seperti biasa, cikgu masuk satu nombor di depan, lepas tu masuk lagi satu nombor di belakang. Dan kamu dapati bahawa jawapan nilai cerapan pada kedudukan kuartil ketiga ialah di tengah-tengah sini, iaitu di antara nilai cerapan 3,4 dan nilai cerapan 3,8. Maksudnya jawapan Q3 ialah di tengah-tengah sini ya. Okey, jadi sama juga kamu kena buat pengiraan sikit untuk mendapat jawapan Q3. Iaitu kamu guna 3,4 tambah lagi nilai cerapan 3,8. Lepas tu bahagi dengan 2. Ingat kamu kena tambah dulu iaitu 3,4 tambah dan 3,8. Lepas tu kamu tekan sama dengan dapat jawapan dulu. Lepas tu baru kamu bahagi dengan 2. Dan kalau jawapan dia beri pecahan, kamu kena tukar menjadi nombor perpuluhan. Jadi jawapan ialah sama dengan 3,6. Jadi ini ialah jawapan untuk Q3. Jadi kamu sudah dapat jawapan Q1 iaitu 2,85 dan jawapan Q3 ialah 3,6. Jadi kamu boleh teruskan di rumus di sini untuk mencari jawapan jumlah antara kuartil. Jadi jawapan Q3 ialah 3,6 tolak dengan jawapan Q1 ialah 2,85. Jadi kamu boleh terus tekan kalkulator untuk mencari jawapan iaitu 3,6 tolak dengan 2,85. Jadi jawapan adalah sama dengan 0,75. Okey. Jadi ingat jawapan mesti dalam bentuk nombor perpuluhan bukan pecahan. Jadi ini ialah jawapan jumlah antara kuartil bagi soalan 1C. Okey, seterusnya kita tengok soalan 1D ya. Jadi terdapat 13 cerapan di sini untuk soalan 1D. Dan seperti biasa, kamu kena susun semua nilai cerapan di sini mengikut susunan detik menaik. Iaitu nilai yang paling kecil di sebelah kiri sehingga nilai yang paling besar di sebelah kanan. Dan bagi soalan 1D kamu dapati bahawa terdapat nilai cerapan yang berulang. Contoh 17 di sini. Jadi jika terdapat nilai cerapan yang berulang, kamu masih kena tulis. Maksudnya kalau dia berulang berapa kali, kamu kena tulis berapa kali keluar. Sebab biasanya pelajar buat kesilapan ialah dia hanya tulis nilai cerapan itu satu kali sahaja. Walaupun dia berulang melebihi satu kali. Jadi kita jawab soalan untuk jumlah. Jadi jumlah ialah nilai cerapan yang paling besar tolak dengan nilai cerapan yang paling kecil. Jadi kalau ikut soalan 1D di sini, jadi nilai cerapan yang paling besar ialah 32. Jadi kamu boleh tulis 32 tolak dengan nilai cerapan yang paling kecil iaitu 12 di sini. Jadi kamu boleh tulis 12. Jadi kamu tekan kalkulator 32 tolak dengan 12. Jadi jawapan ialah 20. Jadi ini adalah jawapan jumlah untuk soalan 1D di sini. Seterusnya kita jawab soalan untuk jumlah antara kuartil iaitu Q3 tolak dengan Q1. Jadi seperti biasa, cikgu akan masuk satu nombor di depan, lepas itu masuk lagi satu nombor di belakang. Masuk lagi satu nombor di depan, lepas itu masuk lagi satu nombor di belakang. Dan kamu sambung langkah seperti ini. Sehingga kamu dapat satu jawapan di tengah-tengah sini, iaitu 18. Di 18 ini menunjukkan nilai cerapan pada kedudukan median. Tadi cikgu sudah cakap kamu kena cari jawapan nilai cerapan pada kedudukan median sebelum kamu mencari jawapan Q3 dengan Q1. Seterusnya kamu cari jawapan Q1 iaitu nilai cerapan pada kedudukan kuartil pertama.
jawapan Q1 terletak sebelum nilai jawapan pada kedudukan median, iaitu di bahagian depan sini. Jadi cikgu buat langkah yang sama, masuk satu nombor di depan, lepas tu masuk lagi satu nombor di belakang. Masuk lagi satu nombor di depan, lepas tu masuk lagi satu nombor di belakang. Dan kamu dapati bahawa jawapan Q1 ialah di tengah-tengah sini, iaitu di antara nilai jawapan 15 dan nilai jawapan 16. Maksudnya kamu kena buat pengiraan sedikit, iaitu jawapan Q1 adalah sama dengan kamu guna nilai jawapan 15 tambah dengan nilai jawapan 16. Lepas tu bahagi dengan 2. Jadi kamu boleh tekan kalkulator dulu. Ingat mesti cari jawapan atas dulu, iaitu 15 tambah dengan 16. Kamu tekan sama dengan. Lepas tu terus tekan lagi, bahagi dengan 2. Jadi jawapan mesti nombor perpuluhan. Jadi jawapan di sini adalah 15,5. Jadi seterusnya kamu cari jawapan Q3. Jawapan Q3 ialah selepas nilai jawapan pada kedudukan median, iaitu bahagian belakang sini. Sebab itu kenapa kamu mesti cari nilai jawapan pada kedudukan median dulu, supaya kamu dapat cari jawapan Q1 dan Q3. Jadi seperti biasa, cikgu masuk satu nombor di depan, lepas tu masuk lagi satu nombor di belakang. Dan kamu sambung kaedah ini, dan kamu dapati bahawa jawapan Q3 ialah di tengah-tengah sini, iaitu di antara jawapan 20 dan 22. Maksudnya kamu kena buat pengiraan sedikit, iaitu Q3 adalah sama dengan 20 tambah dengan 22, lepas tu bahagi dengan 2. Jadi cikgu sudah cakap, kamu mesti cari jawapan di atas dulu, iaitu 20 tambah 22. Jadi jawapan ialah 42, betul? Lepas tu 42 kamu bahagi dengan 2. Jadi jawapan ialah 21. Ini kamu boleh tekan kalkulator lah. Jadi maksudnya jawapan Q1 ialah 15,5 dan jawapan Q3 ialah 21. Jadi kamu boleh masuk ke dalam rumus jumlah antara kuartil untuk mencari jawapan. Jadi Q3 ialah 21 tolak dengan Q1 ialah 15,5. Jadi kamu boleh tekan kalkulator. 21 tolak 15,5. Jadi jawapan adalah sama dengan 5,5. Jadi ini adalah jawapan jumlah antara kuartil untuk soalan 1D lah. Okey, seterusnya kita tengok soalan 2. Hitung jumlah dan jumlah antara kuartil bagi setiap set data berikut. Jadi terdapat dua soalan, iaitu A dan B. Jadi terdapat dua jadual di sini. Jadi apakah pembezaan soalan 1 dan 2 di sini? Soalan 2 di sini, dia memberi maklumat data tak terkumpul dalam bentuk jadual. Dan ini menyebabkan soalan dia menjadi lebih susah sikit lah. Dan cikgu sudah melukis semula jadual bagi soalan 2A tadi. Dan kamu mesti tambah lagi 2 baris di sini untuk mentolong kamu cari jawapan. Kamu kena tambah lagi 1 baris untuk mencari kegerapan longgokan. Dan kamu kena tambah lagi 1 baris untuk mencari kedudukan nilai jawapan. Jadi macam mana kita nak cari kegerapan longgokan? Sangat senang. Kamu tengok bilangan 5 iaitu jawapan kegerapan untuk pertama ini iaitu 6. Biasanya jawapan pertama adalah sama. Jadi kamu boleh tulis jawapan kegerapan pertama adalah sama dengan 6. Mengikut jawapan kegerapan yang pertama ini. Jadi untuk jawapan kegerapan longgokan yang kedua di sini, kamu kena guna jawapan di depan ini, yaitu 6 tambah dengan 9. Jadi kamu boleh tekan kalkulator. Jadi jawapan di sini ialah 15. Lepas tu untuk jawapan kegerapan longgokan yang ketiga di sini, kamu kena guna jawapan yang di depan ini, yaitu 15. Tambah lagi jawapan di sini 12. Jadi jawapan sini ialah 27. Jadi untuk jawapan kegerapan longgokan yang keempat sama juga guna jawapan yang di depan ini iaitu 27 tambah lagi jawapan 18. Jadi kamu boleh tekan kalkulator 27 tambah dengan 18. Jadi jawapan adalah sama dengan 45. Okey, seterusnya jawapan kegerapan longgokan yang kelima di sini guna jawapan yang di depan ini iaitu 45 tambah dengan 20. Jadi jawapan adalah sama dengan 65. Jadi jawapan kegerapan longgokan yang ke-6 di sini guna jawapan di depan dia iaitu 65 tambah dengan 10. Jadi jawapan di sini adalah 75. Dan kegerapan longgokan yang terakhir di sini guna jawapan yang di depan dia iaitu 75. Tambah lagi dengan nilai kegerapan di sini iaitu 5. Jadi 75 tambah 5. Jadi jawapan di sini adalah 80 lah.
Jadi ini ialah cara untuk mencari jawapan kegelapan longkokan. Jadi kenapa kita nak cari jawapan kegelapan longkokan di sini? Supaya boleh menolong kita menentukan kedudukan nilai serapan dia. Jadi kita tengok kegelapan longkokan yang pertama 6 di sini. Maksudnya kedudukan nilai serapan pertama sehingga nilai serapan yang ke-6 ialah di kedudukan pertama ini. Jadi selepas serapan ke-6 di sini, jadi kamu boleh sambung nilai serapan yang ke-7 sehingga 15. Maksudnya nilai serapan yang ke-15 ialah pada kedudukan kedua di sini. Seterusnya kamu boleh sambung nilai serapan 16 iaitu selepas 15 sehingga kedudukan nilai serapan 27 di sini ialah pada kedudukan kotak yang ketiga di sini Jadi selepas serapan 27 kamu boleh sambung serapan 28 sehingga serapan 45. Jadi maksudnya ialah pada kedudukan kotak yang keempat di sini Jadi selepas serapan 45, kamu boleh sambung serapan 46 hingga serapan 65. Ialah pada kotak yang kelima. Dan kamu boleh sambung lagi serapan 66 hingga serapan 75. Ialah pada kedudukan kotak yang keenam. Jadi yang terakhir kamu boleh sambung serapan 76 hingga serapan 80. Ialah pada kotak yang paling terakhir. Maksudnya kamu boleh cari kedudukan nilai serapan dengan panduan maklumat kegelapan longkokan. Sebab itu ialah tujuan kamu mesti cari jawapan kegelapan longkokan dulu untuk senang kamu dapat jawapan nanti Okey, seterusnya kita jawab soalan untuk mencari jawapan jumlah. Jadi mengikut rumus jumlah adalah sama dengan nilai serapan yang paling besar tolak dengan nilai serapan yang paling kecil Kalau merujuk jadual di sini diameter ialah nilai serapan bukan kegelapan di sini Biasanya pelajar keliru ialah dia ingat bilangan 5 iaitu kegelapan di sini merujuk kepada nilai serapan. Ini ialah konsep yang salah. Nilai serapan ialah diameter iaitu baris yang paling atas di sini Jadi sangat jelas nilai serapan yang paling besar ialah 7.2 dan nilai serapan yang paling kecil ialah 6.0 Jadi kamu boleh tulis jawapan dia. Nilai serapan yang paling besar ialah 7.2 tolak dengan nilai serapan yang paling kecil iaitu 6.0 Jadi kamu boleh tekan kalkulator 7.2 tolak dengan 6.0 Jadi jawapan ialah 1.2 Jadi ini ialah jawapan untuk jumlah bagi soalan 2A Okey, seterusnya kita cari jawapan jumlah antara kuartil adalah sama dengan Q3 tolak dengan Q1 iaitu nilai serapan pada kedudukan kuartil ketiga tolak dengan nilai serapan pada kedudukan pertama. Jadi maksudnya kita kena buat pengiraan sedikit untuk mencari nilai serapan dia. Okey, jadi kita boleh cari jawapan kedudukan serapan untuk kuartil pertama dulu iaitu Q1 adalah sama dengan serapan kamu boleh letak kurungan 1/4 tolak dengan jumlah kegelapan. Jumlah kegelapan ialah 80 di sini. Jadi kamu tolak dengan 80 Ingat untuk mencari kedudukan nilai serapan pada Q1 mesti guna rumus 1/4 Ini ialah wajib punya. Lepas itu taruh dengan jumlah kegelapan biasanya kita tengok nombor yang paling besar pada kegelapan longkokan di sini Jadi kamu boleh sambung tekan kalkulator 1/4 taruh dengan 80. Jadi jawapan dia ialah serapan ke-20. Okey. Ingat ini bukan jawapan yang terakhir. Jawapan di sini hanya menunjukkan kedudukan nilai serapan dia iaitu pada kedudukan 20. Jadi kamu cari pada baris yang terakhir di sini yang tadi kamu buat pengiraan di sini. Okey, di mana kedudukan nilai serapan ke-20 iaitu di tengah-tengah sini betul. Iaitu di antara serapan 16 hingga serapan 27. Jadi maksudnya jawapan nilai serapan dia ialah 6.4 Ingat, biasanya pelajar akan ambil jawapan kegelapan longkokan salah. Dia akan mengambil jawapan nilai kegelapan iaitu bilangan 5 salah. Tadi cikgu sudah cakap nilai serapan ialah pada baris yang paling atas di sini Jadi maksudnya kedudukan serapan ke-20 di sini ialah pada nilai serapan 6.4 Jadi kamu boleh tulis jawapan di sini ialah 6.4 Ini ialah jawapan yang terakhir bagi Q1. Okey, seterusnya kita cari jawapan Q3. Sama juga kita nak cari jawapan kedudukan serapan. Jadi kamu boleh tulis serapan ke, lepas tu 30
per 4 darab dengan 80. Ingat bagi pengiraan Q3, kamu mesti guna 3 per 4. Bagi Q1 ialah 1 per 4 dan bagi Q3 mesti 3 per 4. Ini wajib hafal. Lepas itu darab dengan jumlah kegerapan. Biasanya ialah nilai yang paling terakhir bagi kegerapan longkokan. Jadi sama dengan 80. Jadi kamu boleh buat pengiraan. Serapan ke, jadi kamu boleh tekan kalkulator 3 per 4 darab dengan 80. Jadi jawapan adalah sama dengan 60. Jadi maksudnya kedudukan nilai jawapan bagi kuartil ketiga ialah pada kedudukan 60. Jadi kamu cari jawapan pada baris yang terakhir di sini. Jadi di mana kedudukan jawapan ke 60. Jadi sangat jelaskan ialah di antara jawapan 46 hingga jawapan 65. Jadi jawapan ke 60 ialah di kotak sini, betul? Dan ingat, kamu bukan ambil jawapan di sini, bukan mengambil jawapan kegerapan longkokan, dan bukan mengambil jawapan kegerapan. Kamu mesti mengambil jawapan nilai jawapan, yaitu maklumat bagi diameter pada baris yang paling di atas di sini, yaitu 6,8. Jadi kamu tulis jawapan 6,8 di sini. Jadi ini adalah jawapan nilai jawapan pada kedudukan Q3. Jadi kamu sudah dapat jawapan Q1 ialah 6,4 dan jawapan Q3 ialah 6,8. Jadi kamu boleh cari jawapan jumlah antara kuartil di sini. Jadi Q3 ialah 6,8 tolak dengan Q1 ialah 6,4. Jadi kamu boleh tekan kalkulator 6,8 tolak 6,4. Jadi jawapan ialah 0,4. Jadi ini ialah jawapan jumlah antara kuartil bagi soalan 2A lah. Oke, seterusnya kita sambung soalan 2B. Jadi sama juga, cikgu sudah lukis jadual soalan 2B di sini. Jadi ingat, umur merujukan kepada nilai jawapan dan bilangan peserta merujukan kepada kegerapan. Dan kamu tambah lagi dua baris di sini, yaitu baris di sini merujukan jawapan kegerapan longkokan dan baris yang paling bawah di sini merujukan jawapan kedudukan nilai jawapan. Jadi kita cari jawapan kegerapan longkokan dulu. Dan tadi cikgu sudah cakap jawapan pertama bagi kegerapan longkokan adalah sama dengan jawapan nilai kegerapan yang pertama di sini, yaitu 12. Lepas itu bagi kegerapan longkokan yang kedua di sini, kamu guna jawapan di depan dia, yaitu 12 tambah lagi 18 di sini. Jadi jawapan di sini ialah 30. Lepas itu jawapan kegerapan longkokan yang ketiga di sini, kamu guna jawapan di depan dia, yaitu 30 tambah lagi 21. Jadi jawapan di sini ialah 51. Seterusnya jawapan kegerapan longkokan yang keempat, kamu guna jawapan di depan dia, yaitu 51 tambah lagi 20. Jadi jawapan di sini ialah 71. Oke, bagi kegerapan longkokan yang kelima di sini, kamu guna jawapan di depan dia, yaitu 71 tambah lagi 21. Jadi jawapan di sini ialah 92. Oke, bagi kegerapan longkokan yang terakhir, kamu guna jawapan di depan dia, yaitu 92 tambah dengan 8. Jadi jawapan di sini adalah 100. Jadi seterusnya kamu boleh tentukan kedudukan nilai jawapan dia. Oke, kedudukan jawapan pertama hingga kedudukan jawapan ke-12 ialah pada kotak yang pertama di sini. Oke, seterusnya kamu boleh sambung selepas jawapan 12 ialah jawapan 13 hingga jawapan 30 di sini ialah pada kotak yang kedua. Seterusnya kamu boleh sambung jawapan 31 hingga jawapan 51 ialah pada kotak yang ketiga. Dan selepas jawapan 51 kamu boleh sambung jawapan 52 hingga jawapan ke-71. Jadi ialah pada kotak yang keempat. Jadi kamu boleh sambung lagi jawapan 72 hingga jawapan 92 ialah pada kotak yang kelima. Dan yang terakhir jawapan 93 hingga jawapan 100 ya, pada kotak yang terakhir di sini. Jadi selepas kamu lengkap jadual ini, jadi kamu boleh jawab soalan lah. Jadi untuk mencari jawapan jumlah ialah menggunakan nilai jawapan yang paling besar tolak dengan nilai jawapan yang paling kecil. Dan tadi cikgu sudah cakap umur di sini merujuk kepada nilai jawapan. Dan sangat jelas nilai jawapan yang paling besar ialah 18 tolak dengan nilai jawapan yang paling kecil, yaitu 13. Jadi di sini kamu boleh tulis tolak 13. Jadi kamu boleh tekan kalkulator 18 tolak dengan 13. Jadi jawapan ialah sama dengan 5. Jadi ini adalah jawapan jumlah bagi soalan 2B. Seterusnya kita nak cari jawapan jumlah antara kuartil adalah sama dengan Q3 tolak dengan Q1.
Jadi kita cari jawaban Q1 dulu adalah sama dengan 8 ke guna rumus 1/4 darab dengan jumlah kegelapan. Tadi cikgu sudah cakap jumlah kegelapan boleh merujuk jawapan yang paling akhir bagi kegelapan longgokan iaitu 100. Jadi di sini kamu boleh tulis darab dengan 100. Seterusnya kamu sambung 8 ke, kamu boleh tekan kalkulator. 1/4 darab dengan 100, jadi jawapan ialah 25. Maksudnya jawapan nilai 8 dia ialah pada kedudukan 8 ke 25. Jadi kamu tengok maklumat pada baris yang paling bawah di sini. Jadi di mana kedudukan 8 ke 25 sangat jelas ialah di tengah-tengah sini, betul? Yaitu di antara 813 hingga 830. Jadi ingat kamu mengambil jawapan ialah nilai 8 dia yaitu 14. Jadi di sini kamu boleh sambung lagi jawapan ialah sama dengan 14. Oke, seterusnya kita boleh cari jawaban untuk Q3. Sama juga kamu mesti cari kedudukan dia di mana. Jadi kamu boleh tulis 8 ke rumus 3/4 darab dengan 100. Sama juga darab dengan jumlah kegelapan. Jumlah kegelapan ialah jawapan yang paling terakhir bagi kegelapan longgokan. Jadi seterusnya kamu boleh sambung 8 ke, kamu boleh tekan kalkulator. 3/4 darab dengan 100, jadi jawapan sama dengan 75. Maksudnya jawaban nilai 8 dia ialah pada kedudukan 8 ke 75. Jadi kamu boleh cari jawaban pada baris yang paling bawah di sini. Jadi di mana kedudukan 8 ke 75 sangat jelas ialah di sini, betul? Yaitu di antara 872 hingga 892. Ingat jawaban mesti ambil nilai 8 dia yaitu umur di sini. Jadi jawaban ialah 17. Jadi di sini kamu boleh sambung jawaban dia ialah sama dengan 17. Jadi jawaban Q1 sudah ada yaitu 14 dan jawaban Q3 adalah sama dengan 17. Jadi kamu boleh ganti masuk ke dalam rumus di sini untuk mencari jawaban jumlah antara kuartil. Jadi Q3 sama dengan 17 tolak dengan Q1 ialah 14. Jadi kamu boleh tekan kalkulator. 17 tolak dengan 14, jadi jawaban ialah 3. Jadi ini ialah jawaban jumlah antara kuartil bagi soalan 2B. Video ini sampai sini saja. Kalau kamu suka video Cikgu Ko, boleh subscribe channel Cikgu Ko, like dan share video Cikgu Ko, dan buka lonceng di tepi. Dan kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye-bye.